Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam ni gamuk-gamuk muka surat 16 tau. 15 16 ke 15? 15. Allah, aku derah sangat. Tak apa lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Kita sudah tahu, kita masih pakai simbol supaya bacaan kita betul. Yang ni masih dalam hukum normati atau tanwin. Hukum normati, bila atas nun ada tanda mati, jangan dengung. Kalau tiada, maka dengung. Adapun tanwin ialah benda yang berbaris dua, sama ada baris depan, baris atas dan baris bawah, dua belakang. Baris depan kalau 69 jangan dengung, 99 dengung. Baris dua di bawah dan baris dua di atas kalau sama jangan dengung, tidak sama dengung. Lalu kita lihat kepada bacaan kita hari ini. Pertamanya in kanat, atas nun tiada tanda mati, dengung. Indallah, dengung juga, tidak ada tanda mati di situ. Khalisatan min, baris dua di atas tidak sama, dengung. Min dunin nas, atas nun tiada tanda mati, dengung. Kemudian an-nas, nun bertasydid, wajib bergunah, dengung sekadar dua harakat. Fatamannawul, juga nun bertasydid, wajib bergunah, dengung. Kalau kita nak wakaf, fatamannawul maut,
Kalau kita wasal tak ada panjang. Oleh kerana kita wakaf kena panjang, dia panggil maklin. InsyaAllah kita akan belajar hukum mak. In kuntum, semua atas nun tiada tanda mati dengung. Kuntum sadiqin, mim mati bertemu selain daripada mim dan ba, nyatakan tutup mulut molek tanpa dengung. Jadi kita kena baca in kuntum sadiqin. Gatan ni lah kalau baca Fatihah ada orang buka mulut. Ghairil maghdubi alaihim, tengok unang alaihim wa, tutup mulut molek, itu dipanggil idhar syafawi. Kadang-kadang tidak sedar, dia bukan makmum je, imam pun jadi gitu juga kadang-kadang. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Walan ya, atas nun tiada tanda mati dengan now, tu wajib bangunah dengan sekadar dua harakat. Wallahu alimun, asal nun ditukar kepada mim, sebab tu atas tanwin tu ada mim kecil, jadi tukar dah tu, dipanggil iklaq. Iklaq makna dia tukar. Jadi daripada dok tutup mulut, kena tutup mulut bersama dengung. Wallahu alimun bizzalimin. Okey. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم wajib guna dengung. Ahrasan nas juga dengung, wajib guna. Ala hayatin wa, by dua di bawah tidak sama dengan lau yu'ammar, min bertasydid wajib bangunah dengan alfa sanatin wa, by dua di bawah tidak sama dengan ay yu'ammar, atas nun tiada tanda mati dengan
wallahu basirum bima. Ni iklab. Bila tanwin bertemu ngebak, daripada nun bertukar pada mim bersama dengung. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Qul man kana, dengung sebab atas nun tiada tanda mati. Aduwwal li Jibril, tanwin bertemu dengan lam. Dia dua je huruf idgham bila guna lam dengan ra. Maka asal aduwan kepada aduwwal li, seolah-olah lam ada dua. Fa innahu wajibahunna, dengung musaddiqan lima, idgham bila gunah lagi masuk dalam lam terus. Musaddiqan lima, bukan musaddiqan, musaddiqan lima. Wa hudan wa, baik dua di atas tu tidak sama, dengung. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Maka atas nun tiada tanda mati dengung. Aduwwal lillah ni idgham bila gunah balik, tanwin bertemu la, jangan sebut nun. Aduwan, aduwwal lillah masuk dalam rumah lam terus. Fa inna Allah, wajib gunah dengung sekadar dua harakat. Aduwwul lil kafirin, asal aduwun, aduwul, tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunah. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. وما يكفر بها إلا الفاسقون. Walaqad anzalna, atas nun tiada tanda mati dengung.
ayatim bayinat. Iklab tukar daripada nun kepada mim, sebab tu mim kecil tu ada bersama dengung, tutup mulut. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ahadu ahdanna. Baik dua tu tak sama dengan fariqum minhum. 99 dengung. Minhum atas nun ada tanda mati, jangan dengung. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'hum nabada fariqum minal ladhina utul kitaba kitaballah kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma min tasydid wajib gunah dengan sekadar dua harakah. Ja'ahum rasulun, biar nyatakan tutup mulut min tu sebab dia izhar syafawi. Rasulun min 99 dengung. Min tu dak dengung sebab atas nun ada tanda mati. Indillah atas nun tiada tanda mati, dengung balik. Musaddiqul lima idgham bila guna. Fariqum minal ladzi ku tu 99 tengok. Ka'annahum nun bertasydid wajib gunah dengung. Ka'annahum la tutup mulut molek. Ini panggil izhar syafawi. InsyaAllah. Katakanlah, jika sekiranya ada kepada kamu kediaman akhirat di sisi Allah, tuling selain daripada manusia, makna khusus untuk kamu. Kamu di sini ialah Bani Israel. Maka bercita-citalah kematian oleh kamu jika sekiranya kamu menang. Sebab dia dakwa dia je, puak dia masuk syurga. Orang Bani Israel, orang kalangan Yahudi. Dah gitu go mengkena cita-cita mati, tapi dalam Yahudi ni tak mau mati. Pasal apa tak mau mati? Dia nak milik harta benda dunia. Sebab tu perancangan Yahudi ni amat berat. Bangsa lain dia sanggup bunuh sebab nak milik kekayaan dunia. Baik. Sebab nuzul ayat ni adalah orang Yahudi berkata
lan yadkhulal jannah illa man kana hudan, tidak akan masuk syurga malaikat dia tu seorang Yahudi. Lalu turun ayat ni. Baik, sebab orang Yahudi terkenal suka akan dunia. Tuhan tempelok kalau mu betul kediaman akhirat mu nak, kau tu mu kena cita-cita mati. Tapi bab mati dia takut dengar. Tu style Yahudi. Wala tajidannahum, ya dah ke atas gaya, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Dan mereka tidak akan bercita-citanya, yakni kematian, selama-lamanya dengan sebab apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan mereka. Sedang Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku, dan pasti engkau mendapati mereka itu, wahai Muhammad, orang yang paling ambil berat manusia di atas kehidupan, hidup di dunia. Dan daripada orang-orang yang syirik, anak banding orang syirik berasa dengan dia, lebih dia lagi, lebih mereka lagi, golongan Yahudi, golongan Bani Israel. Orang syirik ini termasuk kapi-kapi yang lain. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, salah seorang mereka suka kalau dipanjangkan umur 1000 tahun. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar, dan tidaklah dengan panjang umur itu dapat mengelakkan daripada azab, yakni azab Allah kalau dia dipanjangkan umur. Wallahu basirun bima ya'malun, sedang Allah Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakanlah, hei Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh kepada Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkannya, yakni Al-Quran, di atas hati engkau dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadai, sebagai membenarkan terhadap apa yang di depannya. Jibril menurunkan Al-Quran kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai membenarkan apa yang ada di pangkuan Bani Israel, iaitu kitab Taurat. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan sebagai petunjuk, berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh kepada Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh kepada orang-orang yang kafir. Golongan Yahudi ni, hak yang paling benci sekali Jibril, sebab Jibril perbuatan dia rayak ke Nabi. Dia hak rayak ke Nabi itu musuh dia. Mikail pula dia kata kawan dia sebab buat turun rezeki.
Dia kata Mikail tak ada mulut, dia kata. Hak ada mulut ni, hak turun rakyat ke Nabi ni, perancangan dia apa semua ialah Jibril. Lalu Tuhan kata barang siapa yang menjadi musuh kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka Allah adalah musuh kepada orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad akan ayat-ayat yang nyata yang memberi penjelasan. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, tidak kufur dengannya, dengan ayat-ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum, atau setiap kali mereka membuat perjanjian akan sesuatu perjanjian, mereka sekumpulan mereka mencapokkan perjanjian itu. Kalau buat janjian sia-sia je. Supaya kita dalam Pakatan Rakyat, ingat dulu, DAP, PAH, PKR, dalam kita kata masing-masing jangan kritik dasar parti masing-masing. Dia kritik Islam, dasar kritik Islam kan. Kita kata baik, kita bersendirian, Islam duk kritik semua. Jadi terik ni kita kata bersendirian. Pilihan raya kita UMNO suku, PAH suku, Pok-Pok Parti Harapan. Oleh kerana undi Melayu berpecah, Cina boleh kuasa. Waktu dia nak sekarang kita sedar, kita adakan muafakat nasional. Dalam sama 5 kali KO, PSKO. Jadi hak terakhir nyebar di Sadah Tung Dr. Mahathir. Dia suruh pertukaran peralihan kuasa Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim dengan cepat. Lalu Tung jawab juga. Dia jawab, muduk kata ke orang Melayu, menggoreh hati mereka, tak kan nak pakoh mu. Jawab juga. Sambil-sambil jawab tu, gamak Tung ada kira-kira juga. Kira-kira tu wallahu alam. Kukuk mana pun Tung ni orang pengalaman. Habis-habis sangat dia minta usul tidak percaya ke dia. Tak ada. Usul percaya ke dia pula. Tengok hak mana dak akak. Lepas tu kalau puak-puak DAP dak akak, PAN dak akak, dia kata baiklah aku sama muafakat nasional, aku tak mau naji je, dia kata. Masa tu tukar selalu dah Perdana Menteri. Benda tak mustahil. Kita ramai je ke warna mu. Kat mana kita yang kita kena? Wa ma yakuru biha illa al-fasiqun. Tidak tolak ayat-ayat ni mereka orang fasik. Puak-puak PS tu habis teh banyak fasik. Kat mana ya? Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahu nabadha fariqum minal ladina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamu. Bila mana datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka, yakni kitab Taurat, satu puak daripada orang-orang yang diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah
di sebalik belakang-belakang mereka, seolah-olah mereka tidak tahu. Itulah perangai orang Yahudi. Yahudi jangan nampak Yahudi aja, kena nampak juga ejen-ejen Yahudi hak tentang Islam ni, hak barua-barua dia. Kalau nampak tu seorang tak jadi. Termasuk komunis, rekaan Yahudi juga, jangan main. Termasuk Syiah, dikatakan masuknya yang jadi Syiah tu Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Akhirnya dia laga-lagakan sama Islam. Dia orang Islam tau. Tu kata perangai Yahudi ni payah. Walau macam mana pun secara umumnya kita kata Syiah tu Islam lah. Kalau berlawan mereka, tak akan kita tolong mereka. Gitu. Wallahu a'lam. Kita masuk dalam perkara fiqh, muka surat 42 dah kita ni. Gamuk-gamuk kita isi dekat dah. Dekat dah. Far'un, boleh melakukan solat sunat secara duduk bersama mampu, yakni berdaya. Mampu apa? Berdaya untuk bangun, qiyam, berdiri. Tetapi pahalanya adalah separuh orang yang berdiri. Pela-pela dia baca ni, dia pun main duduk umur yang sunat, mengkomang. Boleh separuh orang nak habis. Kalau dia bersolat sunat secara baring bersama mampu qiyam, berdiri dan duduk, boleh haruh di atas pendapat yang paling sahih. Takkan kita nak duduk tapak lemah, sudah tentu kita nak duduk tapak kemah. Kemudian orang yang baring pada solat fardu, dia mendatangkan dengan rokok dan sujud apabila dia mampu di atas keduanya. Di sini ada perselisihan pendapat pada keharusan baring berjalan setakat, banyak setakat teh, berjalan setakat memberi isyarat. Tetapi pendapat yang paling sahihnya adalah teguhan keterbatasan setakat memberi isyarat. Imam Al-Haramain berkata, apa yang di sisiku bahawa sesiapa yang mengharuskan baring pada solat sunat, dia mengharuskan setakat keterbatasan pada rukun-rukun zikir seperti tasyahud, takbir dan selain keduanya di atas zikir hati. Kemudian menjadi sama solat-solat sunat semuanya pada apa yang telah kita sebutkannya tadi, yakni solat sunat ratibah. Ratibah ni ekoran daripada sembahyang, sama ada qabliyah atau ba'diyah, dan selain darinya di atas pendapat yang sahih. Ada pendapat yang janggal, tidak harus solat hari raya, solat gerhana dan solat minta hujan secara duduk bersama mampu seperti solat jenazah. Pasal disunatkan kepada orang yang bersolat apabila dia telah bertakbiratul ihram, dia membaca doa iftitah. Yang maksudnya doa iftitah tu apa dia? Wajah tu, tengok belah kanan. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maknanya, aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta langit-langit dan bumi, hal keadaan suci lagi menyerah diri, dan aku bukan daripada orang-orang yang syirik. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku untuk Allah,
Tuhan semesta alam yang tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan sedang aku adalah daripada orang-orang yang menyerah diri. Seseorang iman tidak menambahkan lebih dari ini. Setakat wajah tu je. Nak tambah lebih boleh, kena izin para makmum. Takut makmum ke belakang Allah panjang Apabila dia tidak mengetahui keredaan para makmum dengan penambahan itu, maka jika dia mengetahui keredaan mereka atau orang yang bersolat itu adalah bersendirian, disunatkan dia berkata selepasnya, Allahumma antal malik la ilaha illa ant subhanak wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang kali baca ni makmum bebel sungguh. Maksudnya, ya Allah, engkau lah raja, tiada Tuhan malaikat engkau, maha suci engkau, dan dengan kepujian engkau Tuhanku, sedang aku hamba engkau. Aku telah menzalimi diriku dan mengaku dengan dosaku, maka ampunilah untukku akan dosa-dosaku kesemuanya. Sesungguhnya tidak mengampun segala dosa malaikat engkau. Berilah petunjuk kepadaku untuk sebaik-baik akhlak, tidak memberi petunjuk untuk sebaik-baiknya malaikat engkau, dan palingkan dari aku akan kejahatannya, tidak memalingkan dariku akan kejahatannya malaikat engkau. Aku menurut perintah engkau dan aku berbagi untuk engkau. Segala kebaikan semuanya di dua tangan engkau, dan segala kejahatan bukan kepada engkau. Aku dengan engkau dan kepada engkau. Maha berkat engkau dan maha tinggi engkau. Aku memohon ampun kepada engkau dan bertaubat kepada engkau. Satu kumpulan dari sahabat-sahabat kita, iaitu sahabat Imam Syafi'i, antara mereka Abu Isa Al-Maruzi dan Al-Qadi Abu Hamid berkata, sunatnya dia berkata yang bermaksud, tengok dia kata apa, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan kepujian engkau, maha berkat nama engkau, dan maha tinggi kedudukan engkau, tiada Tuhan selain daripada engkau. Kemudian dia berkata wajah tu, lepas baca tadi hak panjang ni, baru baca wajah tu. Jadi kalau makmum redha, kalau makmum tak redha, baca setakat wajah tu lah sehingga akhir. Barang siapa yang meninggalkan doa istiftah secara sengaja atau lupa sehingga dia mula pada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah, dia tidak kembali kepadanya dan tidak membacanya sebagai ganti pada baki rakaat-rakaat yang lain. Tak payah dah ganti dah. Kalau orang yang masbuk sempat akan iman pada tasyahud akhir, yakni tahiyat akhir. Apa makna masbuk? Apa makna muafiq? Masbuk ni orang kediam. Imam duduk tahiyat akhir dah ni cerita ni. Dia bertakbir dan dia duduk. Maksudnya dia bertakbiratul ihram, lepas tu dia duduk. Jangan tukar takbir intiqalat. Takbir intiqalat tu sunat. Kalau dok kata Allah Akbar tak apa. Hak wajibnya ialah takbiratul ihram. Dia bertakbir dan dia duduk, lalu imam memberi salam terhadap pertama duduknya. Dia berdiri dan dia tidak mendatangkan dengan doa istiftah. Dia mari ke dia, imam nak beri salam tau, misal kata
dia pun duduk tahiyat. Assalamualaikum, dia bangun, kena baca doa iftitah kau, sebab dia baru rakaat pertama dah ayah dah. Kerana hilangnya, luputnya tepat dia tak ada dah. Kalau imam memberi salam sebelum duduknya, yakni orang yang masbuk, dia tidak duduk, dia mendatangkan dengan doa istiftah. Sama ada pada doa istiftah itu solat-solat yang fardu dan kesemua solat-solat nafilah, solat-solat sunat. Aku An-Nawawi berkata, Asy-Syaikh Abu Hamid telah menyebut di dalam ulasannya bahawa apabila dia meninggalkan doa istiftah, dia telah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia kembali kepadanya daripada minta perlindungan itu. Tetapi pendapat yang ma'ruf dalam mazhab ini, mazhab Syafi'i, bahawa dia tidak mendatangkan dengan doa istiftah sebagaimana yang terdahulu. Tetapi kalau dia bersalahan berlawanan lalu dia mendatangkan juga dengannya, tidak batal solatnya, kerana ia adalah suatu zikir. Pengarang At-Tahzib berkata, kalau orang yang masbuk bertakbiratul ihram lalu imam mengaminkan berikutan takbiratul ihramnya, dia boleh mengaminkan bersamanya. Dia start Allahu Akbar, tu imam pun kata amin, dia boleh amin. Dan dia mendatangkan doa istiftah itu kerana mengaminkan itu adalah sesuatu yang sedikit. Wallahu alam. Kita tak dipanjang dah pasal bang lama dah. Ha?